Ah, average cukup So kodek 3, 225,000. 125,000. 225. 100, 225. 225. 225K. Average. 3 bulan ni. Campur bagi 3. Cukup Cukup. Okay. Kodek 3 layak diperakukan untuk proses seterusnya. Next step. Faham next step? Okay. Projek 1.8 juta. Berapa minimum 3%? Yang ni kena buat sebab saya takkan ajar you lain lagi. Kali inilah saya ajar you. Kalau you tak pandai kira, nanti masa final exam, masa exam memang tak boleh jawab. Serius cakap ni You jangan dengar aja, kena kira. Kalau dalam kelas saya ajarlah you dah, tapi dalam online ni you kena kira sendiri. Saya bagi you contoh, 1.8 juta, 3% berapa minimum? Keuangan. RM54,000 Alia. RM54,000. Okay, maksudnya 3 bulan ni you kena ambil bulan 7, 8, 9, 65, 29, 61. Cukup tak? RM54,000. Kontraktor 1. Tak cukup. Ya? Lihat cukup tak? Tak cukup. Kontraktor 2. 81, 35, 89. Cukup. Cukup. Pada 3, 105, 12, 101. Cukup. Cukup. Maksudnya kontraktor 2 dengan 3 lah layak untuk proses seterusnya ya. Tapi tahu Alia, kontraktor 3 ni kan, yang ini sebenarnya dia copy sertifikat yang bulan ni. Tahu tak dia copy? Dia scan. Tahu dia scan? Maksudnya? Ni sebenarnya statement bulan ni dia tukar bulan 9. Sebenarnya statement bulan 7. Oh. Itu apa Boleh you ke nak kalau buat? buat macam tu? Itu saya tanya you. You QS kan? Saya Tak SO. boleh. Kenapa tak boleh? Sebab statement dia tak tepat. Dia macam fabricate statement. Dia jawapannya bukan gitu Alia. Jawapannya lah kontraktor telah melakukan satu jenayah. Dia duplicate statement bank dengan juga cubaan untuk menipu klien. Saya pernah mengalami kes yang macam ini ya. Sebab akaun cek yang dia cashkan tu sama. Kalau you nak cek senang aja, takkanlah nombor akaun dia cek 2 bulan sama kan? Walaupun statement itu mestilah disahkan oleh bank manager.
Contoh, Maybank Taman U disahkan. Ada satu bank lagi, dia Cimbank UTM, dia pun sahkan. Sebenarnya Cimbank UTM tu yang dia tak sahkan tadi tu. Ini bank account satu. Kalau ada dua bank, boleh tak dia pakai? Cimbank, Maybank, Ambank, boleh tak dia pakai? Dia ada 3 bank. Cimbank, Ambank, Maybank. Boleh? Tak sure. Tak sure. Boleh lah. Kan kita nak tengok akaun 3 bulan. Average-nya mestilah melepasi tahap minimum yang kita tetapkan tadi tu 3%. Kalau kita tetapkan 3%, kalau kita tetapkan 5%, 10%, 20%, itu tertaluk kita lah. Itu tertaluk pada klien. Dapat Ada soalan tak? So maksudnya dia tak kisah bank mana-mana pun, asalkan company tu punya bank, 3 bulan punya statement pun dah boleh. Ya, betul. Mesti 3 bulan. Contoh bulan 12 ni tak ada, bulan 9 ni, bulan 8 tak ada statement. Tapi bulan 1 ni, bulan 9 ni, dia ada 180, yang ni tak ada statement, yang ni 85, kontraktor 4. Layak tak? 180 dash dengan 85. Tak boleh deh. Kenapa? Sebab dia tak cukup 3 bulan. You ambil 3 ni, bagilah 3 juga. Maksudnya boleh lah kalau dia tak hantar untuk 1 bulan pun. You tetap averagekan 3 juga. Okay. Tapi you akan kata bahawa kontraktor yang nombor 4 ni tidak committed lah. Itu je. Andai kata dia masuk shortlisted, you akan ada note kat situ. Kontraktor ni tidak mengemukakan. Walau bagaimanapun, walau bagaimanapun, kontraktor ni melepasi tahap minimum. Walaupun tanpa mengemukakan 1 bulan, dia tetap lepas. Tak ada masalah lah. Tapi kalau tak lepas, you cakap lah, kontraktor ni gagal kerana tidak menghantar. Yang penting 3 bulan. Kalau dia hantar 4 bulan, ambil 3 bulan terakhir. Tapi sebab Oktober tak keluar statement lagi, you tak boleh pakai Oktober. Tender tutup bulan 9, kan? Tender tutup bulan 10, ambil bulan 9, 8, 7. Kan? 3 bulan terakhir. Tapi tertaluk kepada you punya requirement lah. Itu biasanya kita pakai macam itu. Boleh? Ada soalan tak? Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya proceed. Yang pertama, dokumen mestilah cukup tadi. Yang saya tanya soalan tadi. Tender dokumen design ataupun tidak. Summary tidak. Yang kedua, financial kuat. Yang ketiga adalah pengalaman. Good record. Experience. Experience mestilah experience yang sama dengannya. Contoh ni kan. Contoh dia pernah buat sekolah. Projek ni buat membina dan menyiapkan klinik kesihatan. Dia buat sekolah je. Boleh tak kita jadikan dia sebagai pengalaman? Dia tak pernah buat hospital tapi pernah buat sekolah. Boleh tak kita kirakan kontraktor satu ni layak diperakukan? Kita ada 4 kontraktor ni. Projek klinik kesihatan KK. Yang pertama ni buat sekolah je. Kebanyakannya sekolah, kantin, balai raya. Projek kita kesihatan. Boleh tak yang pertama ni you perakukan pengalaman dia? Hilal? Tak boleh sebab pengalaman dia tak ada untuk klinik kesihatan. Okey. Panjini? Yes, doktor. Boleh tak you recommend pengalaman dia? Tadi soalan saya tanya Hilal tadi. Recommend pengenalan apa? Recommend dia lah sebab projek ni hospital, klinik. Sebenarnya experience dia buat sekolah dengan kantin, dengan balai raya. Boleh tak you kata kontraktor mempunyai pengalaman buat klinik kesihatan?
Boleh. Boleh Boleh. You kata boleh. Okay, saya nak tanya Nurul Izzah. Boleh tak? Tak boleh, Doktor. Saya Sebab kata dia memang boleh. tak ada pengalaman. Saya Okey. kata boleh. Saya kata boleh. Kenapa saya kata boleh? Sebab sekolah dengan klinik kesihatan adalah satu bentuk bangunan. Kecuali projek ni dia buat jalan, tiba-tiba nak buat bangunan. Tak boleh. Kan? Apa beza buat klinik kesihatan dengan sekolah? Bangunan juga. Cuma bangunan yang berbeza. Jadi dia pernah membuat projek bangunan. Walau bagaimanapun dia tidak pernah buat projek kesihatan. Tapi dia telah mempunyai pengalaman kerja bangunan. Sebab kepala tadi itu adalah kepala B, kepala bangunan. Itu nama you tak boleh menindakkan pengalaman dia. Kecuali projek itu adalah projek membuat apa dia? Jambatan. Selama ni dia buat jambatan, tiba-tiba nak buat bangunan. Tak boleh. Yang dikatakan projek sama adalah membuat bangunan. Okay, ini dia punya. Kalau dia pernah buat renovation tapi tak pernah buat klinik kesihatan, bolehlah you kata tak pernah buat. Tapi dia pernah buat renovation. Renovation tak sama It's not same with the klinik kesihatan. Renovation dia renovasi je, renovation. Bangunan dia bangunan. Nampak tak? You mestilah menilaikan dia berdasarkan kepada kerja bangunan. Bukan klinik kesihatan. Klinik kesihatan adalah bangunan. Kalau dia pernah buat showroom Toyota dengan Honda, boleh tak? Nurul Ika. Iha. Dia pernah buat showroom Ya, Honda, showroom Toyota. Boleh tak? Untuk buat klinik ke? Ha. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia more spesifik pada showroom bukannya building. Saya kata boleh. Kenapa? Apa beza showroom dengan klinik kesihatan? Dia bangunan juga. Cuma you kata, you tak boleh menindakkan pengalaman dia buat kerja bangunan. Yang dikatakan kerja setara adalah kerja dalam bidang dia, bangunan. You tak boleh nak menindakkan dia dah ada pengalaman buat bangunan. Kecuali dia tak pernah buat bangunan. Showroom tu tahu tak showroom tu apa? Showroom bukan bangunan. Bukan pondok bas. Dia tak boleh kata dia tak pernah buat bangunan. Dia baru budak sekolah. Sekolah dengan klinik kesihatan mana yang lebih canggih? Sekolah lah lebih canggih sebab biasanya sekolah ni berjuta-juta. Lebih 10 juta. Jadi you mesti evaluate dengan, kecuali pengalaman dia sebelum ni membuat pondok bas, membuat pagar rumah, renovation yang tidak ada kaitan dengan building itself. Okay, nampak Nanti you kena tengok kat mana. Okay, yang ketiga, dia panggil cut off. Cut off ni biasanya kita ambil harga dengan gunakan average lah. Nanti cut off. Prerequisite yang pertama dia kecukupan, completeness of the document yang pertama. Yang kedua, dokumen mandatory. Yang ketiga, financial. Saya dah cerita financial tadi kan. Keempat. Okay. Lepas tu kita tengok pengalaman. Pengalaman mestilah yang sama bangunan. Okay, lepas tu kita tengok dia punya second stage, terusnya kita tengok technical. Financial and technical. Okay. Nurul Ika, kontraktor ni ada 2 QS. Adakah itu technical? Kontraktor satu lagi ada 2 assistant engineer. Antara 1 dengan 2 ni, apa ulasan you? Engineer tu technical. Ya, tu kesatu. QS ni technical jugalah Kak. Sebab dia technical. Yang tak technical ni, degree in hospitality, degree in law. QS ni technical. Town planning technical tak? Technical. Landscape architect technical. Pengurusan sumber manusia technical tak? Tak.
Tak. Okey. Kaji terbang, teknikal tak? Suami kepada QS ni adalah degree in aeronautic. Teknikal tak? Tak. Tak. Tetapi director dia adalah degree in medical. Tahu medical? Doktor ni. Teknikal tak? Tak. Tak. Dia teknikal lah dalam bidang construction. Okey. Jawab. Ada soalan lain tak? Okey, terima kasih. Kadang-kadang kita akan menerima tender ni kerana lower, kadang-kadang tidak lower lah. So ni dia kena conteng ni semua ni, conteng. Tender ni mestilah design Ni, mendesign dan dicop. Ni, design 3 orang. Ni saya kata tadi tu, borang tender dan juga borang summary mestilah design. Ni, nampak ni, 1, 2, 3. Okey, ni dia. So, akhir sekali kita akan buat satu laporan. Laporan yang pertama adalah dari kecukupan. So, kita buat namanya laporan tender. Okeylah. Yang kedua, seterusnya kita akan examine dia error. Kesilapan menender. Dalam tender 1.5 part. Dalam form of tender. Dalam summary 1.53. Mana nak pakai? Nurul apa ni? Nurul Adilah. Nurul Adilah. Ada tak Nurul Adilah? Hello, ya doktor. Nurul Adilah. Dalam form of Ya. tender ditulis 1.54. Tapi dalam Ya. summary of tender 153. Nak pakai yang mana? Dalam tender yang 154 tu. Form of tender akan membatalkan tu. Tapi you kena tulislah bahawa kontek dia cuai. Dia pula tak sama ni kan. Samakan je lah. Betul tak? Mana boleh lain-lain. Boleh lain-lain kan dia. Apa barang tak sama. Betul-betul. Cuai kan. Salah lah, maksudnya summary tu salah lah kan doktor. Betul lah. Salah. Tulis je lah. Potong. Potong dari 154. Apa salahnya kan? Tapi tiba-tiba dalam tu ada harga konkret 3 kali 300. 1,200. Macam nak buat ni? Alamak. Adilah. Nurul Adilah. 3 kali 300 Hello? patut. Adilah. Patutnya Ya, 3 kali 300 kan 900 kan Ya. Tapi kontraktor letak 1,200. Kontraktor tu tak ada terkira kot. Agaknya lah ya. Mungkin lah doktor. Mungkin Masalah you yang menilaikan tender ni. Apa you nak buat? Salah pangkal kan. Salahkan call dia cakap. Ni kenapa Ini bukan matematik. Tak boleh. Kita menilai tender mana boleh telefon kontraktor. Tak boleh. You diletakkan satu bilik yang terkunci. Handphone letak luar. Masa penilaian tender ni tidak boleh berhubungan dengan makhluk-makhluk luar. You masuk bilik peti tender, bilik surat, dia akan dikunci. Reject salah kontrak tu kan doktor. Kalau ada pilihan, Reject tender. Reject tender tu. Sebab tak baik lah. Dia pun dah isi. tak baik Tak baik. Tanda Kalau pangkal lah. Tanda pangkal kita betul kan? itu namanya rationalize. Macam tu. Jadinya betulkan. Asalkan harga tender tetap 1.54. Jadi you kena jadikan dia 400. Nampak tak? Itu namanya rationalize harga. Sebab bila you larikan 1,200 jadi 900, dah lari ni. Harga tender tak akan berubah. Tapi dalam ni you kena betulkan. Tapi kalau you ada pilihan, you reject lah kontraktor ni. Kontraktor ni tidak. Cekap. Malas. Pemalas. Tidak cermat. Gitulah. Tapi kalau ada pilihan lah. Alhamdulillah. Tapi kalau you tak ada pilihan, you terpaksalah pilih dia. Dan juga you rationalize harga lah. Tapi kalau ada pilihan lagi, banyak lagi penender, you reject dia lah kan. Nampak tak? Ada soalan lain?
Ikut harga tender tidak akan berubah. Okey, itu namanya pricing error. Dan juga arithmetic error. Ni arithmetic error. Pricing error patutnya 1,200. Kan, itulah. Jadi dua lah berbeza. Okay. Soalan, arithmetic error salah kali. 3 kali 300 patutnya 900. Letak 1,200. Ini salah. Arithmetic error dah. Okay. Pricing error tadi tu, harga. Doktor nak tanya, Ya, silakan. kalau diorang, kalau kontraktor tu dah hantar and ada error macam mana, so QS kena cari tak satu-satu untuk betulkan balik. Ya, betul. Tapi sebelum tender ni, sebelum semasa you buat tender report, tak payah cari dulu. Yang penting dapatkan dia punya harga je. Tapi kalau untuk buat tender report yang detail, you akan kata kontraktor ni telah membuat banyak kesilapan. Itu je lah laporan yang ditulis. Terdapat 5 kesilapan calculation. Sebab ini akan mempengaruhi dia punya decision daripada tender report nanti. Okay, soalan lain? Boleh tanya tak? Sebab you akan buat ni, minggu ni you kena buat. Minggu ni you kena siapkan PDA dan juga tender. Minggu depan kita akan buat ni. So minggu depan, masing-masing akan bentang kat saya. Tender 1, tender 2, tender 3. Satu kumpulan saya bagi masa 3 minit saja. Bentangkan. Jadi keputusan saya nak pilih. Kenapa you pilih 2, 3, 4 itu je. Based on specification sebagainya. Okay. Soalan? So akhirnya kita akan buat satu keputusan. Ini masa keputusan ni. Dealing dengan error sebagainya. Ini contoh satu tender report yang simple lah. Ni dia ada earnest money, ada 3 penender. 1, 2, 3. Ni tender 3. Tempoh, ni tempoh dia. Ni estimate, ini estimate QS. 6. Okay. Okay, yang ada dia. Katakan, akhirnya kita akan, you tak boleh recommend you hanya boleh shortlisted. Hanya shortlisted sahaja, you tak boleh recommend. Sebab yang recommend adalah tender board. Tugas QS menyediakan laporan untuk tender board buat keputusan. Okay. You kena compare 3-3 ni. 4 minggu, 6 minggu, 10 minggu. Ni 425, 216, ni. Kenapa 19 ni? Teruk betul lah ni, macam main-main je ni. Takkanlah harga tender RM15 kan? Betul tak Ika? Kan? Main-main dia ni. Kan? Alia, Ali. Main-main ni, marah dia sikit. Penat beli tender, isi main-main. Macam tu Okay. Ada soalan? Doktor? Yep. Sorry, untuk PDA dan tender report tadi Doktor mention untuk minggu ni, kita akan assume tiga company, 3 kontraktor dan harga mereka kita pun assume kan? Ya, tapi PDA satu je, your estimate. PDA kita pun buat sendiri lah. Betul, buat sendiri. Okay. Yeah. Thank you, Doktor. Ini saya bagi contoh Ni tender report yang saya sediakan Ini klien. Ni laporan tender, ni tajuk dia.
Ini 2016. Okey, ni tajuk tender. Nombor tender adalah tajuk tender. Ni perakuan tender. Ni laporan tender. Tuan-tuan, simple je lah. Okey. Lepas tu perakuan tender. Simple dah ni. Okey, ni tajuk dia. Tender khas, kerja-kerja. Ni. Ini adalah pengurusi penilaian tender. Bukan lembaga tender lagi, penilaian tender. Technical pengalaman. Nampak ni, julat 20%. Okey. Maksudnya penendaan ni. Okey. Harga adalah 1533 6 minggu. Okey, kepala bangunan. G4. G4 ni bangunan Ni bangunan. Lepas tu jadual 1. Ini harga ni. Yang layak dipertimbangkan. Dengan bahasa ni, 1. Masuk ulung. Okey. Ni pengurusi kehadiran. Ni lembaga. Ini turut hadir. Ini QS. Pembentang. You yang kena siapkan, you kena bentang. Wakil adalah wakil kementerian semua lah kan. Okey. Okey, lepas tu siapkan surat penilaian perunding. Ni 1.18. Tidak dinyatakan. Tempoh siap. Ni mestilah di-sign Okey, ni. Okey. Ini laporan tender. You buat simple je nak tengok Skop tajuan. So, kesempurnaan tender, kecukupan tender, modal minimum, prestasi, analisis, harga, tempoh siap, pengalaman, MNE, technical ni. Okay. Iklan tender, harga perunding, jadual. Ni contoh Okey. Okey, dah. Thank. Okey. Ada soalan? Jeremy? Doktor, satu soalan lagi. Okey, silakan. Kerja. Go first. Okey, first come. Azrin, anak you kenapa tu? Adik Oh, nak belajar Maksud, jugalah. Bagus tu. anak Okay, belakang yes. saya. Oh, ingat anak you. Baru si siapa tu? Okey, cepat. Okey, soalan. Okey, tak ada tanya Joel. Okey, Joel. Sorry doktor. Kita kena prepare satu PDA, satu Yep. pendengaran report seperti tadi 13 surat yang tadi itu. Yep. Tapi Ah. jadual itu kita tulis nama saja kan, tak payah prepare atau Maksudnya? tadi yang buka surat last tadi. Jadual apa itu. Kontraktor 1, 2, 3 je lah. Tapi masa dia ada tender report detail. Tetapi dalam tender, peti tender buka, you buat listing 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3. Masuk doktor, kita kena juga prepare 3 kontraktor punya tender lah. Ya. Oh, You mana 3. plate lah sendiri. You mana plate lah. You bincang-bincang kawan you. Okay. Kalau minggu depan, you kena bentang kat saya. Saya akan jadi pengurusi lembaga tender. You bentang kat saya. Report lah. Okay, minggu depan saya akan buat lecture sikit je. Sebab saya nak bagi you hands on banyak. Doktor, Yep. untuk projek tu tak kisah projek apa. But like, dia kena bawah 10 juta. Lepas 10 juta, you kena tanya saya lah.
Dan saya projek apa? Mesti dapat approval saya lah. Okay. Saya SO. You consultant. Jadi kena tanya saya nak buat ni. Apa? Saya akan tanya, projek apa? Kenapa? Di mana? Sebab apa? Dengan kerajaan. Contoh. Contoh nak buat apa? Kena based on true project ke boleh? Projek ni you manipulate. Buat sendiri. Tahu manipulation. Simulasi ni adalah you karang sendiri. Berangan-anganlah. Jadi salah satu adalah you menyediakan satu simulasi projek. Satu kena estimate dulu. Okey. Doktor, kita kena Lagi? tanya permission doktor dulu baru kita perlu proceed untuk tender atau untuk projek. You kena tanya saya. Apa projek boleh dulu baru kita proceed untuk PDA semua itu kan? Okay. You kena tanya saya lah baru saya boleh agree. Okay. Thank you, doktor. Lagi? Lain? Okey, saya bagi masa 10 minit. Siapa nak tanya? You bincang dengan pasukan you. Sekarang saya duduk sini lah. Nak tanya sekarang. Nanti saya keluar bilik ni, jangan pula you bertanya. Alia, kenapa tutup kamera? Malu ke? Saya tak malu. Jangan tutup-tutup. Kalau tutup-tutup, saya tolak dua Mekah Alia. Alia saya, nak sangat tutup, saya tutup dua Mekah. Siapa lagi? Room kedua. Rajesh. Boleh? Ika. Serina. Serina tak cakap lagi, Serina. Belum bercakap? Doktor. Ya, belum cakap lagi ni. Siapa lagi? Nisa. Ya, Doktor. Ada soalan? So far tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Siapa lagi saya belum tanya? Pang Zishan. Yes, doctor. Yes, anything? No. No. Okay, nak ulang. Tak apalah, you mesyuarat dulu, saya bagi masa 5 minit lagi. Kalau ada pertanyaan, sila tanya saya lah. Sebab minggu depan you dah siapkan PDA. Tahu tak PDA? PDA Google je, PDA JKR. Jangan buat sendiri you buatlah, boleh lah, tapi gunakan PDA JKR. Google je. Dia akan ada form tu. You buat semula dalam Excel. PDA JKR lagi. Tender report ambil yang simple. Jangan sampai slide dolar je. I think 3, 4, 5 line cukup dah tu. Yang penting apa tadi? Technical, financial, kecukupan. Itu dia. Doktor? Yep. Sorry, nanti doktor punya tender evaluation boleh upload untuk dalam e-learning? Tak boleh, itu confidential. Oh, confidential. Tahu tak confidential kan? Tak boleh. Tahu. Thank you, doktor. Projek ni bila dah award ke tak award, dia tak boleh masuk e-learning. Saya boleh tunjuk je, tapi tak boleh nak share public. Itu you-nya ada kod etika lah. Saya consultant, saya tak boleh nak sharekan dokumen rahsia kerajaan.
Tapi saya boleh share tunjuk saja. Okay. Yang saya tunjuk kat you tu contoh je lah yang boleh lah. Okay. Lain? Kalau you nak bercakap dengan kawan you, cakaplah sekarang. Saya buat-buat tak dengar je lah. Alia Hanafi, you nak cakap dengan sama kawan you. Saya buat sedek je, tak buat apa-apa. Saya buat-buat tak dengar lah. Walaupun saya dengar. Itulah. Ada tak siapa yang tak cukup nak pergi ahli? Ada tak yang cukup? Jangan lepas ni tanya saya tak cukup, carilah saya. Siap dia. Masa untuk membeli dan menjual. Tahu tak kenapa saya pilih dua, you pilih dua? Tak nak tanya Iza, Arisha. Tak nak tanya kenapa saya pilih dua, you pilih dua? Kenapa doktor? Saya yang tanya, kenapa? Dalam construction, kita tidak ada pilihan. Klien tidak akan pilih kita dan kita cari orang. Biasanya arkitek akan cari konsultan ataupun engineer tu dilantik. Jadi kita akan bekerja dengan orang yang kita tidak kenali. Contoh ni saya kat sini tiba-tiba civil engineer panggil saya. Itu rezeki lah. Kadang-kadang arkitek di KL. US di Johor. Itu saya kata tadi kan. Jadi kadang-kadang kita tidak bekerja dalam ni. Ini Firzana. Boleh? Kita tak akan bekerja dengan orang yang kita suka. Kita akan bekerja dengan orang. Saya dulu saya masa intern bergaduh dengan arkitek. Arkitek kata, mana QS? Saya lah QS. You kan practical, dia kata. Yalah, saya practical. Tapi saya dah jawab. I'm presenting my boss. Some architect, they will ask your boss. Where's your boss? Cakaplah, saya mewakili bos saya. Okay. Lain? Siapa yang belum cakap lagi? Siapa saya yang belum bertanya? Macam sudah. Din, Zaulun, sudah? Macam belum? Yes, doktor. Macam belum? Sudah. Sudah kan? Berapa tadi? 83. 83 Okay. Doktor. Yep. Kalau yang grade contractor tu, yang G3, G4 tu kena ada spesifik ke G apa? Kenapa? Macam mana nak panggil G berapa? Macam mana you nak tentukan G berapa? Yang kalau G3 bawah 1 juta tu kan? Sebenarnya nak tentukan bilangan grade kontraktor, tengok estimate you. Kalau projek you 10 juta, you tak akan pakai G3 kan? Mesti G7. Kalau projek you 10 juta ke bawah kan? Contoh projek you 5 juta. Ambillah range yang ada 5 juta tu. Tapi kalau projek 5 juta, you janganlah panggil G1. G1 tu 200,000 je kan? Jadi tu namanya, you kena tahu kat mana range dia, pemilihan dia. Masa you buat iklan tender ni kan, you kena faham lah kat mana dia punya apa yang perlu pada iklan dia. Tugasan professional practice, dia tidak ada submission akhir. Submissionnya adalah tiap-tiap minggu. So akhir nanti you rehat je. Tapi teruklah kerja you tiap-tiap minggu sebab you are practicing QS job progressively. Tiap-tiap minggu memang ada kerja. Sebab itu you berkumpul 4 orang. Jangan buat kerja seorang-seorang je. Kalau you rasa nak bekerja seorang-seorang, bagi tahu saya. Saya akan keluarkan you daripada kumpulan you buat semester depan. Saya nak you communicate in group, work in group. You can work in group. Sama dengan payment nanti.
setiap payment, seorang akan in charge payment 1, 2 orang lain, 3 orang lain, 4 orang lain, 5 orang lain. Progressively. Tapi tender report ni you kena buat sama-sama lah. So minggu depan, satu kumpulan saya bagi masa 3 minit untuk bentangkan. Saya akan menjadi lembaga tender dan you bentangkan. Okay. So carilah format orang tender tu, apa laporan tender tu. Okay, soalan lain? Arif? Ya, Doktor. Soalan? Ada soalan? Tak ada, sedang bincang. Tengah bincang? Oh, Ya. bagusnya bincang. Doktor. Dan pergi kat belakang. Imran, Wang, Hulin, Wang Xian, Ti Chin Ying, Wano Aisyah, Asilah, Wadatul Kristina, Amy, Izan, Lili Suryani, Lili Noriani. Muhammad Zarif, senyap Zarif. Muhammad Zarif. Ada ke tak ada ni? No, doktor. Ada tak ni? Ada doktor sini. Tak nampak? Tak nampak? Sekejap. Ampun ni sekejap. Saya panggil 3 kali tak muncul, saya potong nama Zarif. Saya muncul doktor sini je. Tak ada, tak nampak? Buka lampu. Kau sembunyi kat bawah tangga ke? Doktor. Assalamualaikum doktor. Alhamdulillah. Nak tanya. Kenapa? Apa tu yang pasal PDF dengan tender semua tu, projek kita pilih sendiri kan? I mean, group kita sendiri. So macam group saya nak buat library. Okey, library apa tu? Kampung, bandar? Library apa? Library Arab baru lah ni. Bandar, kampung. public. Library bandar lah, okey. Ha. Okey, berapa floor area? Tak ada jawab soalan saya kan? Itulah soalan akan ditanya oleh lembaga tender. Berapa GFA? Kan? You kan belajar estimate berapa GFA? Kan? Apa estimate you kan? Library apa? Besar mana? Kalau Kiranya rumah, kita berapa rumah? Kan? Berapa bilik? Berapa besar semua tu lah. Mestilah. Kau nak buat estimate takkan tak tahu saiz dia. Location lepas sekali lah. Mesti location kat mana? Skudai ke, Johor Bahru ke, Tampoi ke, Seri Alam ke. Sebab itu akan menentukan indeks estimate you nanti. Seremban ke, Melaka ke, kan? Kalau lepas tu kita orang letak sendiri ke doktor yang akan Saya akan tanya macam mana dia dapat kos tu. Semua akan dipetikaikan. Kalau you boleh jawab soalan saya, okey, saya kata proceed. Kalau tak boleh jawab soalan saya, tangguh. Meeting semula. Kan? Saya ingat you ada. Ya. Saya nak tanya sikit, minta maaf saya kurang jelas untuk minggu depan ni present tu, mana kan kita buat 3 PDA tender dengan report tender. Kita present tu mana tiga-tiga tu kita present, kita jelaskan apa yang kita buat ke apa doktor? Saya tak berapa faham. Yang pertama you kena buat estimate. Estimate tu PDA kan? You belajar Dr. Farah ke Dr. Azam dah ajar you buat estimate kan? Ya. Okay, tak ada masalah. Selesai dah kan? Yang kedua, lepas estimate tu you buat tender kan? Mesti ada elan tender kan? Ya. Bila tutup sebagainya. Lepas tu kontraktor akan masuk tender kan? Ya betul. You akan dapat 3 penender kan? You bentangkanlah analisis tender evaluation 3 penender tu. Analisis. Nak buat tender report. Saya tadi kurang faham. Sekarang dah faham. Terima kasih doktor. Okey, jadi saya bentang kat saya. Ni
tendernya ni satu, penender satu, lengkap, semua lengkap, ni sebagainya ni berapa dia punya prelim dia berapa, kenapa prelim 1, 2, 3 ni. You buat table macam tu kan, macam saya tunjuk tadi tu kan. Kenapa ni. You buat tender evaluation report. Penender satu ni. Tempohnya berapa, 3 ni. Lepas tu prelim dia berapa. Okey. Faham Okey, betul. lain, Terima kasih Doktor. bagus. You tanya dalam kumpulan ni bagus. Sebab biar orang lain yang tak bertanya dapat ilmu tu, pendapatan. Siapa tanya saya WhatsApp lepas ni, saya tak nak jawab. Malas nak jawab. Sekarang nak tanya. Cepat tanya. Lepas pukul 5 saya tak nak, kalau ditanya, halo sir, halo, saya nak tidur. Gitu je lah. Kita nak tanya kan, nanti kan kita nak bandingkan antara yang tenderer tu kan, ada 3 kan. Bukan banding Alia, kita tak ada banding-banding. Ini orang kampung, kita buat tender analysis. Tender analysis tu, so macam kalau kita buat Yes. 3 table macam tu boleh ke? Memanglah dalam table. Tak bawa table macam nak tahu persen dia. Jadi satu tender tu silakan, satu table tu silakan. Okay. Adalah teks dia. Teks tu dalam bentuk Word, table dalam Excel, sebagainya. Boleh juga dua-dua kan. Dalam kuliah ni dalam ni saya bagi sampel lah. Dalam nota. Sampel ringkas lah. Yang saya punya report tadi tu complicated, tak payahlah terlampau sangat. At least you dapatlah menjawab soalan saya. Kenapa you pilih A? Sebab you tak boleh pilih, you hanya mengesyorkan tau. Lembaga tender yang akan membuat keputusan. Tugas QS adalah membentangkan hasil analisis you berdasarkan pada tender-tender yang telah dihantar oleh penender. Sebab itu pakai tender analisis. Okay, lain. Siapa ketua kelas you? Joel, Dr. Joel. Jangan Doktor. Bukan Joel. Ravi. Rabi pula. Ni macam tak bersatu je ni. Inilah keruntuhan sesuatu. Asalnya saya. Rabi, Kami bersatu Doktor. bersatu. Nasib baiklah bersatu. So siapa ketua, Rabi? Siapa ketua kelas? Saya. You juga ketua kelas? Saya dari salah satu ketua. Dari tahun 1 sampai tahun 4 lah. You. Memang jawatan you Memang dalam berpencen lah. Kekal dalam berpencen lah. Okey. Right? Soalan? Total. Yep. Yang saya dapat punya PDA dia ialah 2 story zero lock house, double story house, dan harga dia bawah 10 million iaitu 0.9 million. So sudah okay. So area dia 234 meter square. Okay. Tahun bila dapat ni? Ini kita This year. Your reference tahun bila? reference tahun 2017. So kita Mestilah ada kena increase lah. Mesti ada fluctuation, mesti ada increase of price. So kita kena buat itu forward price macam kita kena kira dia punya increment atau so kalau kita dapat tahun ini punya lagi baik lah dapat kira sudah kan. Mesti ada location factors. Okay. Betul.
Doktor. Ya. Jadi duty untuk course kita punya task 1 ada 4 hari lagi. So ini masa ni betul atau Betul lah. Mana ada ni ni bukan cubaan, ni betul-betul. 4 hari lagi maksudnya. Yalah. Kalau nak mintalah extension of time. Boleh minta sekarang ke? Saya tak luluskan sebab tak ada persatuan. Dia mesti ada senarai, signature, semua pengarah-pengarah syarikat. Semua director. Kan? Contohnya kita ada berapa kumpulan tadi? Ada 14. 14 kena sign. Director, principal. Baru saya boleh bagi. Kalau setakat cakap macam ni, not consider. Okey. Okay? Yeah, dibebaskan signature di semua orang tu kan. Kalau tak, file lah tinggal. Kalau last minute pun saya tak approve. Biasanya 2 hari sebelum tempoh tamat sampai ke saya kata okey tambah 2 hari lagi. Okay. You bersuarat, you apply lah extension of time. Kalau tak ada, okay, no problem lah. Kalau tak ada, okay saya kata. Okay, 2 minit lagi. Satu soalan lagi. Kita kena hantar PDF untuk doktor atau PDF, PDA. PDA tak perlu hantar, you kena present dulu. Present through WhatsApp message lah. Itu saja lah. Yes. Understand. Okay. Okay. Apa dek? Tak ada. Okay. Dev. Yes saya. Buat satu WhatsApp group hanya prinsipal saja dengan saya. Hanya prinsipal. Ya. Yeah. Kan dia dalam form tu ada 4 orang. Wakil kita prinsipal lah namanya. Oh okey. Prinsipal consultant. Okey boleh. Hanya prinsipal. Jadi hanya prinsipal dia communicate dengan So saya. semua nak mohon EOT semua dalam tu lah. Yes, saya tak berurusan dengan junior QS ni. Saya berurusan dengan prinsipal saja. Aduh. Kan? Hati pula. Apa nak berurusan dengan saya kena jadi prinsipal. Boleh. Nanti saya buat. Okey Jadi tugas you sekarang pada minggu ni you siapkan name card, nama firm dan struktur organisasi satu line je. Jangan buat company profile 40 line, tak ada pun makah banyak-banyak. Tahu? Buat satu line kertas, name card tu kat situ ramai-ramai, lepas tu dia punya struktur company dah. Satu line saja. Lepas tu you kumpulkanlah dengan kumpulan-kumpulan. Okey ni company saya. So principal ni dalam kumpulan grup yang besar jangan ramai-ramai, wakil je. Karif Kalau adik dah. Sekejap ya. Pukul 5. Dah pukul 5 adik. Okey. Ya. Last question. Okay, last. So sekarang kita nak buat itu estimate dulu. Itu project estimate. Lepas tu kita nak buat tender notice Mestilah nak notice tender. Mestilah ada. And then lepas tu itu 3 kontraktor kan. 3 kontraktor, anggaplah kontraktor yang masuk tu 3 minimum lah. 3. Minimum 3. Nanti campur you punya estimate jadi 4. You kena last 4 dah. Okay. Jadi dalam tender tu kan dia akan ada 4. 1 your estimate, 3 kontraktor yang masuk. Nanti you decide lah. You nak pilih ni kerana ni. You tak boleh pilih, you hanya propose. Ni suara tinggi, ni suara rendah, ni fulfill je. Okay. And then dengan itu name card itu semua kan. Name card. Okay. Okay. Anissa, okay?
Okey. Cantik dinding warna pink. Siapa buat? Itu langsir ke dinding? Dinding. Okey. Siapa saya tak tegur dinding dia jangan marah Saya tegur yang cantik-cantik je lah warna pink. Tak adalah nak tanya semua orang nanti marah pula kan. Okey lagi? 1 minit? Tak ada. Kalau tak ada apa, terima kasih. So you can communicate in your group Okay. Kalau tak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Thank you, Doctor. Okay, see you next week. Okay, Yeah. okay, bye-bye. Thank you, Doctor.